minum ayak suam sudahlah. Ni sampai tak makan ni, dah jadi lagu mana ni? Janganlah diet sampai sakit ni. Okey, okey boleh makan, okey boleh makan di depan komputer tak ada masalah. Minta mak kamu sediakan menu, walaupun kita online kita kelas secara online sekarang. Tak ada masalah, makanlah. Okay? Nak makan nasi ke, nak makan apa pun, nak minum yak Milo ke, teh ais ke, teh ais cincau ke, tak ada masalah. Okay, yang penting duduk kat depan komputer, dengar saya bercakap. Okay? Tajuk kita hari ni, topik yang ketiga, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, jadi kalau tengok pada tajuk ni, kita akan lebih spesifik lah berkaitan dengan konsep etika dan peradaban ini dalam kes masyarakat kepelbagaian seperti mana yang ada di dalam negara kita sekarang lah. Okay, kita akan tengok bagaimana etika dan peradaban boleh muncul, terbentuk dan berkembang dalam situasi masyarakat yang pelbagai seperti mana yang ada di dalam negara kita. Kita tahu negara kita ni masyarakatnya majmuk. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada Siam, kita ada rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak. Justru kesemuanya itu mempunyai etika dan peradabannya yang tersendiri yang mana kita boleh lihat sekarang ni kita nampak, kita boleh lihatlah baik etika maupun peradaban. Ada yang sama, ada yang berbeza. Yang sama kita ikuti, yang berbeza tu kita jadikan dia sebagai pengkayaan khazanah budaya bangsa negara Malaysia. Okey. Okay, kita tengok abstrak ataupun sinopsis. Fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era pra-kolonial, telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, Cina, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya yang tersendiri melalui jalan Selat Melaka. Okey, jadi dekat sini kita nak beritahu bahawa dalam kita mengupas, dalam kita membincangkan konsep etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai, dalam masyarakat majmuk, fenomena migrasi dan kepelbagaian itu kita tak boleh abaikan. Kita mesti kena bincang, kena tengok. Sebab memang pun masyarakat pelbagai, masyarakat majmuk yang ada dalam negara kita sekarang ini, prosesnya berlaku melalui proses migrasi lah. Okay, daripada dulu kalau kita tengok, prosesnya melalui migrasi, pemindahan daripada tempat asal ke dalam negara kita. Dan dia menggunakan laluan Selat Melaka. Kerana kita tahu Selat Melaka daripada dulu sampai sekarang merupakan laluan perairan yang sangat sibuk yang menjadi pertemuan pelbagai peradaban besar dunia seperti Islam, peradaban Islam, peradaban Cina, peradaban India dan juga peradaban Eropah. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah pada era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, timur dan barat, akhirnya tersulam melalui proses asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehinggalah ke pihak pemerintah, pihak atasan. Melalui migrasi buruh pasaan, wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Okey, kalau kita tengok paragraf yang pertama tu berlaku orang kata apa, pertemuan antara peradaban setempat, peradaban Nusantara dengan peradaban luar Nusantara seperti
Islam, China, India. Okey. Dan kita tengok kedatangan mereka pada peringkat awal itu dia lebih kepada secara sukarela. Okey, para pedagang, para pendakwah dan sebagainya pada peringkat itu bila dia sampai ke Nusantara khususnya di tanah Melayu di Melaka, jadi mereka datang berniaga menyebarkan, mengembangkan agama Islam. Ada sebilangan kecil mereka membuat keputusan untuk tinggal di tanah Melayu. Jadi kepelbagaian itu sudah pun ada seawal peringkat itu. Tetapi dia berlaku secara tidak paksa. Maknanya mereka rasa nak tinggal, jadi mereka tinggal lah. Kebanyakan mereka mengambil keputusan untuk kembali semula ke tempat masing-masing. Namun apabila Inggeris masuk pada paragraf yang kedua tu, apabila Eropah masuk pada zaman kolonial, melalui aktiviti perdagangan dan penjajahan, jadi dia bawa masuk bersama dengan etika yang ada pada mereka untuk diperkenalkan kepada masyarakat tempatan. Dan kita tahu juga kedatangan Barat dalam konteks penjajahan di tanah Melayu, mereka membawa masuk orang Cina dan orang India secara paksa untuk bekerja di dalam bidang sektor ekonomi dan juga peladangan. Okey. Jadi kemasukan itu pula dalam skala yang besar. Jadi konsep membawa masuk orang Cina, orang India dalam skala yang besar untuk bekerja di sektor-sektor tertentu itu telah menghasilkan masyarakat yang majmuk yang lebih kompleks dia punya situasi berbeza dengan masyarakat yang sudah pun pelbagai pada peringkat awal sebelum kedatangan penjajah. Okey, kemajmukan yang terhasil melalui kedatangan Barat yang membawa masuk orang Cina dan India secara berskala besar ini telah menyebabkan orang kata apa, kepelbagaian itu, kemajmukan itu menjadi semakin kompleks sebab skala dia besar. Kalau skala kecil dia tak ketara sangat. Jadi bila skala besar ni dia akan menyebabkan kepelbagaian diversity itu menjadi kompleks, yang mana kekompleksan itu ialah bahasa saya. Yang mana kompleksnya kepelbagaian itu boleh kita lihat tercerna melalui proses-proses seperti asimilasi, akomodasi, akulturasi, amalgamasi dan sebagainya. Yang mana setiap proses itu kita akan tengok di slide-slide yang kemudian dalam bab yang ketiga ni. Okey. Pada era pasca kolonial pula yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Okey, jadi bila mai selepas kita merdeka, sampailah ke waktu sekarang ini, dia punya kerencaman masyarakat majmuk itu menjadi semakin pekat, semakin padat, semakin orang kata apa? Semakin kompleks lah. Kerana apa? Kerana pada masa sekarang ini negara kita, masyarakat kita berada dalam era dunia tanpa sempadan, dunia globalisasi, di mana melalui globalisasi ini banyak maklumat yang kita dapat bukan secara face to face. Ada antaranya yang kita dapat melalui hujung jari sahaja. Kita nak dapat sesuatu maklumat, sesuatu info, sesuatu pembaharuan, kita hanya buka komputer, tekan di hujung jari dan kita akan dapat everything yang kita cari. Jadi sebab tu dia kata pada era pasca kolonial ini sifat kepelbagaian di alam Melayu dan Malaysia khususnya bersifat super diversity. Dia lebih kompleks kerana etika dan peradaban yang kita praktik dalam masyarakat majmuk pada hari ini dia juga turut terpengaruh dengan
unsur-unsur yang diperolehi melalui globalisasi tersebut. Jadi contoh dia kalau kita nak dapat sesuatu maklumat di barat, kita tak payah pergi barat, kita tak payah jumpa orang barat face to face. Kita buka saja internet, kita cari dapat. That's why pada masa sekarang ni kalau kita tengok banyak perkara-perkara baru yang kita mungkin tak pernah tengok benda tu di dalam negara kita, tetapi ada segelintir, sebilangan kecil yang mempraktikkan perkara tersebut. Mempraktikkan perkara tersebut, perkara yang berkaitan dengan etika dan peradaban lah. Hasil pembelajaran dan objektif. Hasil pembelajaran dan objektif di dalam bab yang ketiga ni ada dua, iaitu kita harap kita mampu membuat penjelasan mengenai proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang kedua, kita harap kita semua, saudara-saudari dan saya sendiri mampu membuat analisa berkaitan dengan kesan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, etika dan peradaban yang dipraktikkan dalam masyarakat yang pelbagai ini kesannya macam mana dalam kehidupan harian kita. Okey, ini hasil pembelajaran dan objektif bab yang ketiga. Okey, kandungan khusus bab yang ketiga. Ada 4 tunjang, ada 4 tonggak untuk bab yang ketiga ni. Yang pertama, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Kita nak tengok pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk negara kita ini berlaku dalam dalam aspek apa. Okey, ada banyaklah, kita boleh tengok sekali lagi slide yang seterusnya. Yang kedua, tonggaknya adalah komponen etika dan peradaban. Etika dan peradaban yang ada di dalam masyarakat pelbagai di dalam negara kita hari ini berlaku, muncul ataupun terbentuk disebabkan oleh 4 perkara ini, iaitu persekitaran geofizikal. Yang kedua, berlaku, muncul, wujud kerana masyarakat dan demografinya. Yang ketiga, etika dan peradaban terbentuk kerana mengikut sistem ekonomi dan pasaran. Dan yang keempat, komponen etika dan peradaban yang ada dalam masyarakat pelbagai di dalam negara kita kerana adanya faktor falsafah dan juga pemikiran, iaitu tradisional dan juga moden. Okey. Dan yang ketiga tonggaknya untuk bab yang ketiga ini ialah Selat Melaka menjadi gelanggang kepelbagaian. Okey, dia nak ceritakan kat sini bahawa kepelbagaian yang terhasil di dalam negara kita pada hari ini oleh kerana ataupun disebabkan Selat Melaka itu sendiri. Selat Melaka itu tempat wilayah kita lah. Okay, kita, Tanah Melayu, Malaysia sekarang berada di laluan Selat Melaka. Dan Selat Melaka itu pula menjadi tempat orang kata apa? Perhubungan antara timur dan barat ni, peradaban Cina bila pedagang mereka nak pergi ke barat, nak singgah di India ke, Arab ke, Eropah ke, mereka kena lalui Selat Melaka. Begitulah juga dengan China, India, Arab, Eropah dan sebagainya nak pergi ke China, sebab China merupakan sebuah peradaban yang besar suatu ketika dahulu. Jadi mereka kena lalui Selat Melaka. Dan bila lalui Selat Melaka, dia nak kena singgah, tak ada pilihan, memang nak kena singgah sebab nak tunggu perubahan angin monsun. Jadi mahu tak mahu kena singgah. Tak macam sekarang, dia boleh pergi terus, singgah sekejap, kemudian boleh pergi terus sebab kapal-kapal besar yang lalu tu dia guna pakai enjin. Dia tak ada isu. Kalau dulu dia pakai layar, dia pakai layar, jadi dia tak pakai enjin. Jadi dia guna kuasa angin. Jadi memang bila sampai di Selat Melaka, dia nak kena tunggu dalam tempoh masa yang agak lama untuk menunggu perubahan angin monsun. Barulah selepas itu dia boleh bergerak ke destinasi yang dia nak tuju. Okey, itu Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Yang keempat, tonggak untuk bab yang ketiga ini ialah warisan dan pendigitalan sejagat. Ini pada masa zaman pasca kolonial, zaman sekarang, okey, di mana etika dan peradaban yang ada dalam masyarakat
ada unsur-unsur pendigitalan sejagat di dalamnya. Okay. Ada etika dan peradaban yang kita praktik, yang kita kecapi hasil daripada ataupun hasil melalui pendigitalan sejagat ini. Okey. Pengenalan. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Okey. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Jadi kita ada sebut peradaban Islam, peradaban Melayu, peradaban Cina, peradaban India dan sebagainya. Itu merujuk kepada maksud tamadun, ketamadunan. Dan kedua-duanya iaitu peradaban dan juga tamadun, ketamadunan. Ini adalah kata pinjaman yang dimasukkan dalam bahasa Melayu yang kita ambil daripada istilah bahasa Arab. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Jadi sebelum perkataan peradaban ataupun sebelum kedatangan agama Islam ke dalam masyarakat Melayu, istilah yang biasa kita guna untuk menggambarkan keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti adalah budaya. Okay? Jadi orang sebut budaya Melayu sebagai contoh. Jadi bila sebut budaya Melayu, jadi dia adalah gambaran kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti orang Melayu lah. Okay, itu sebelum kedatangan Islam. Bila Islam main, dia sebut peradaban, dia sebut tamadun dan sebagainya. Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat pula adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah kemajuan dan pembangunan tersebut tidaklah begitu meluas berbanding penggunaan tamadun. Okey, jadi dalam konteks untuk menceritakan tentang peningkatan gaya hidup masyarakat dalam aspek material, fizikal, jadi kita guna pakai perkataan kemajuan ataupun pembangunan. Tetapi sekarang ni kita ubah kepada penggunaan perkataan tamadun. Okay, penggunaan tamadun. Kalau sebut peradaban, dia lebih kepada merujuk kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Kalau sebut tamadun, dia lebih kepada kemajuan material. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Jadi apabila Islam datang, budaya kemajuan pembangunan itu kita ganti dengan penggunaan kata pinjaman daripada bahasa Arab seperti tamadun, seperti peradaban, seperti hadarah tu dekat situ. Jadi itu menunjukkan pengaruh Islam Arab memang kuat di dalam masyarakat Melayu lah secara khusus. Okey, maksud etika dan peradaban. Etika merujuk kepada prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang berkaitan dengan adat, sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Okey. Manakala peradaban pula, kita guna perkataan peradaban untuk merujuk satu sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey. Jadi ini yang akan kita tengoklah di dalam bab yang ketiga, etika dan peradaban. Etika merujuk pada prinsip moral metafizik atau nilai-nilai akhlak, manakala peradaban merujuk sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okey? Setakat ni boleh ikut, boleh faham tak apa yang saya nak cerita ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Okey, bagus kalau boleh. Okey, kita pergi seterusnya kepada perkara yang kedua dalam topik yang ketiga ini, iaitu pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian.
Okey. Etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian terbentuk di dalam aspek-aspek ini. Ataupun kalau kita nak tengok konsep etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai seperti mana Malaysia pada hari ini, kita boleh tengok dalam 2, 4, 6, 8. Sekurang-kurangnya dalam 8 situasi. Dalam 8 aspek. Okey. Yang pertama, etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagaian seperti di Malaysia boleh kita lihat dalam sistem kepercayaan dan agama. Sebab kita tahu di dalam masyarakat majmuk ataupun pelbagai ni dia ada Islam, dia ada Buddha, dia ada Hindu, dia ada Kristian, dia ada agama ataupun kepercayaan peribumi. Yang mana kesemua agama tersebut dia ada ataupun menghasilkan sistem etika dan peradabannya yang tersendiri yang menjadi contoh ikutan kepada penganut masing-masing. Itu satu. Yang kedua, pembentukan etika dan peradaban boleh kita tengok melalui kewujudan penempatan masyarakat. Okey? Sebab penempatan masyarakat di dalam negara kita ini memang berselerak lah. Okay, kita boleh pecah, kadang-kadang orang pecahkan di timur, Malaysia Timur, Malaysia Barat. Kadang-kadang orang pecahkan pantai timur, pantai barat. Kadang-kadang orang pecah kepada negeri di bahagian utara, negeri di bahagian selatan dan sebagainya. Kadang-kadang orang pecah mereka yang tinggal di bandar dan juga tinggal di luar bandar. Yang mana penempatan masyarakat ini boleh kita lihat adanya etika dan peradaban yang tersendiri di dalamnya. Okey, sudah pastilah orang yang tinggal di bandar dan tinggal di luar bandar itu mempunyai etika dan peradaban yang ada persamaan dan ada juga perbezaan. Okey. Orang yang kita kata dari segi apa lagi, dari segi orang yang tinggal di pantai timur dengan yang tinggal di pantai barat, sudah pastilah dia ada etikanya yang tersendiri, yang ada yang sama dan ada yang berbeza. Yang sama kita ikut, kita boleh buat, yang tak sama tu bukan kita buang tetapi dia mengkayakan lagi khazanah etika dan peradaban kita lah sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok macam mana dari segi macam penempatan masyarakat lah, dari segi etika peradaban, macam kita tengok dari segi makanan, dari segi berpakaian, dari segi seni bina rumah pun kalau kita tengok dari segi penempatan tu memang ada perbezaan lah. Okay, ada perbezaan. Yang mengkayakan lagi ataupun menghasilkan kepelbagaian etika dan peradaban. Yang ketiga, kita boleh tengok di dalam sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Okey. Kita tahu bahawa kita mempunyai etnik ataupun bangsa yang berbeza. Kita tahu kita mempunyai masyarakat yang majmuk tersebut yang tinggal di penempatan yang berselerak, yang berbeza. Sudah pastilah akan ada sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur yang mengurus sama ada etnik itu sendiri ataupun yang mengurus masyarakat yang tinggal di penempatan tertentu yang ada di dalam negara kita. Okey. Kita boleh tengok benda tersebut, sistem organisasi dan institusi sosial ni. Okey. Kalau kita tengok macam kalau di Kedah kita panggil ketua kampung, kalau di Kelantan dia panggil apa? Okey, di Kelantan dia panggil apa? Siapa yang tinggal di Kelantan? Tok Penghulu. Tok Penghulu Kalau penggawa di mana? Okey ya. Penggawa yang mana Cik Man? Ya? Penggawa yang mana? Itulah saya nak tanya penggawa, kalau orang tu sebut penggawa tu di mana? Ada je tengok pejabat dia tapi tak pernah tahu. Okey, itu tak apa. Dia sebenarnya peranannya lebih kurang je, tetapi nama tu berbeza dan dia adalah ciri-ciri sikit yang mungkin membezakan lah. Okey.
Kemudian kita boleh tengok dari segi macam susun atur institusi sosial yang ada di dalam masyarakat ni. Contoh dia kalau kita ada majlis tertentu, kenduri kendara, kan dia ada satu sistem yang sistematik kan. Kita nak buat kenduri, kita panggil mesyuarat, kemudian kita lantik siapa nak jaga bahagian makanan, siapa yang nak jaga bahagian basuh pinggan, siapa yang macam-macam. Dan benda tu antara satu tempat dengan satu tempat dia berbeza, tetapi dia sistematik. Dia sistematik. Sebab apa saya kata dia sistematik? Sebab kita pergilah mana-mana majlis kenduri kendara, sama ada di Kedah ke, di Johor ke, di Kelantan ke, di Sabah Sarawak, biasanya majlis kenduri tersebut akan berlangsung dengan jayanya. Kerana dia sudah ada satu sistem yang mengurus peristiwa tersebut. Yang menyebabkan benda yang kita nak buat itu menjadi smooth, menjadi lancar. Okey. Sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral juga kita boleh lihat, okey, terbentuknya etika dan peradaban melalui sistem tersebut. Dalam konteks kita secara umum di Malaysia ni, kita akur pada Perlembagaan Persekutuan. Namun kalau kita ambil secara spesifik, ada tempat tertentu dengan tempat yang lain, dia ada sistem perundangannya yang tersendiri, yang sedikit berbeza. Dia lebih pada undang-undang adat lah. Okay, kalau kita pergi ke tempat tertentu, mungkin kita kena follow dia punya peraturan di tempat tersebut. Okay, kita tak boleh buat cara tempat kita, contoh dia. Okay, kalau kita pergi Sabah, Sarawak, pergi Rumah Panjang, dia ada dia punya tata cara dia sendiri yang kita kena ikut. Tetapi dia sistematik lah maknanya. Okay, sistematik. Okey, yang seterusnya kelahiran dan perkembangan daya kreativiti juga membentuk etika dan peradaban. Okey, kalau kita tengok di dalam Facebook, kalau kamu memang tak dapat lari daripada kena buka Facebook untuk semester ni sebab kita ada aktiviti kerja berkumpulan melibatkan Facebook page. Jadi kamu mungkin akan terjumpa dengan satu page yang menceritakan tentang ataupun berkongsi mengenai masak apa tak jadi hari ini. Kamu pernah jumpa? Siapa yang pernah jumpa page tersebut? Pernah. Pernah kan? Kan kamu pun pernah masuk dalam tu, masak sesuatu tapi tak jadi. Okey, dekat situ sebab yang saya nak kongsi dekat sini, kelahiran dan perkembangan dari kreativiti ni, sebab bila kita masak sesuatu tu sebenarnya telah pun dibuat dia punya tata cara dia yang kena ikut. Dia ada persediaan dia punya ingredient dia apa, kemudian cara nak masak dia macam mana, kemudian kita nak kena tunggu berapa lama. Jadi dia dah ada. Namun kadang-kadang sebab kita tak follow benda tersebut, akhirnya apa yang kita nak itu tak jadi macam tu. Okey, ada yang masak buat kuih jadi hangit, ada yang buat buat puding jadi keras dan sebagainya. Okey, ada yang buat macam-macam lah saya duk tengok dalam page tersebut. Okey, memang boleh mengurangkan ataupun menghilangkan stres jugalah. Okey, jadi sebab dekat situ dia ada guide dia yang kita kena follow. Tetapi pada masa yang sama ada kreativiti. Okay? Kalau kita tengok ada orang mencipta sesuatu makanan baru dan sebagainya apa semua. Jadi dalam dia mencipta sesuatu tu dia buat peraturan berkaitan dengan etika lah. Maknanya kalau nak menghasilkan makanan A, so ini dia punya ingredient. Ini dia punya tata cara dia daripada mula sampai akhir dan kita kena follow. Kalau tak follow mungkin tak jadi. Okey, kamu boleh tengok benda tersebut. Okay? Ini yang dikatakan sebagai kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Okey, kalau kita tengok kalau kita mungkin boleh buat sendiri, tetapi kemungkinan benda tu tak jadi. Kalau jadi, terbaik, sedap dan kita telah pun mencipta etika penghasilan makanan tersebut mengikut pattern kita. Maknanya lepas ni kalau orang nak buat, seperti mana yang kita duk puji diri sendiri itu kata sedap. Memang kalau makan ni tak mau makan dah yang tempat lain, dan orang kena follow etika yang kita buat tersebut. Jadi ini kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Okey, yang seterusnya daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan pun sama.
Kalau kita tengok, daripada dulu sampai sekarang dalam pembinaan sudah ada perubahan yang sangat ketara lah. Dari segi bina tempat tinggal. Okey, kalau dulu kita tengok rumahnya biasa sahaja, rumahnya bersifat lama. Sekarang ni rumah moden, rumah tak ada bumbung dah sekarang ni, okey. Jadi dia pakai flat, dia pakai simen sahaja. Okey, itu adalah tetapi dia menghasilkan etika kat situ, maknanya kalau nak buat, so bahan bancuhan tu kena ikut apa yang mereka telah pun capai. Kalau kita tak ikut, jadi mungkin kalau kita buat, rumah kita tu akan, kalau hujan turun, air akan serap masuk ke dalam ataupun ke bawah. Jadi itu daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Kita boleh tengok juga, okay, kalau kita duduk di kampung pada peringkat awal dulu masa zaman Tok Wan kita, Tok Nek kita mungkin, menggunakan pakai tenaga manusia, kederat manusia untuk membajak, kemudian pakai binatang. Kemudian bila ada penciptaan teknologi, selepas binatang, kerbau dan sebagainya, kita alih kepada penggunaan kubota, kemudian traktor, kemudian kita buat masuk mesin dan sebagainya. Itu adalah daya reka cipta dalam penciptaan teknologi yang mana datang bersama dengan etika. Itu satu. Yang kedua, apabila berubah daripada teknologi yang awal sampai pada sekarang, dia menunjukkan peningkatan peradaban. Okey, di dalam sesebuah masyarakat. Okey, ke depan kamu mungkin sekarang ni kita dah tengok, okey, kalau dalam proses menanam padi, okey, orang dah guna drone sekarang ni, okey. Jadi orang tak pikir dah, orang kata apa di belakang tu panggil apa? Tong baja dan sebagainya. Jadi orang guna drone sekarang ni, jadi duduk di atas batas, drone akan angkat baja ataupun biji benih dan sebagainya, dan dia buat kerja bagi kita yang mana kita duduk di satu tempat saja. Tetapi dia datang itu berserta dengan etika dan juga peningkatan peradaban. Okey. Bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri juga kita boleh lihat terbentuk etika dan peradaban macam negara kita masyarakat majmuk. So etika dan peradaban terhasil dalam masyarakat majmuk ni melalui penggunaan satu bahasa. Kita guna bahasa Melayu. Walaupun orang Cina, orang India ada bahasa ibunda masing-masing dan bebas mereka gunakan bersama dengan keluarga ataupun kelompok masing-masing. Tetapi untuk kepentingan masyarakat majmuk, kemakmuran negara, kita guna satu bahasa sahaja apabila kita berinteraksi, berkomunikasi, iaitu bahasa Melayu. Dan juga sistem tulisan yang tersendiri lah, tulisan bahasa Melayu lah untuk kita berinteraksi, berkomunikasi antara masyarakat yang pelbagai. Okay, jadi apabila benda tu ada, jadi kita hidup dalam keadaan aman damai lah, beretika lah. Okay. Kita memahami, kita apabila kita cakap, orang Cina, orang India faham. Apabila orang Cina, orang India bercakap, sebab bercakap dengan orang Melayu, jadi dia guna pakai bahasa Melayu. Jadi semua saling faham, memahami. Jadi dia terbentuk etika yang tinggi dekat situ. Okey. Yang seterusnya peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat juga boleh kita lihat terbentuknya etika dan peradaban. Okey, sebab kalau kita tengok dulu mungkin dari segi pakaian, dari segi tempat tinggal, dari segi pekerjaan. Jadi kualiti hidupnya daripada dulu sampai sekarang dia berubah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi perubahan tersebut datang bersama dengan etika dan peningkatan peradaban lah. Okey, sebab bila kita kata etika, jadi kita telah pun mempraktikkan contoh macam makanan. Okay, makanan yang mengikut diet bagi contoh. Makanan yang berkhasiat, makanan yang bersih dan sebagainya. Jadi peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat juga dapat membentuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey. Okey, habis kat situ. Faham tak setakat ni? Boleh terima tak apa yang saya cerita kat kamu ni? Boleh.
Boleh ya. Tengah makan ke ataupun duduk lena? Kamu pujuklah mak kamu masaklah mi goreng ke, buat cucuk pisang goreng ke. Okey. Pujuk mak kamu ni, cik nak belajar ni mak ni, pukul 2.30 ni mengantuk ni. Kan? Buatlah special sikit, ayak kopi, ala-ala kopi tiam ke. Kan? Kena dengan goreng pisang. Kalau di Johor goreng pisang cicah dengan apa? Goreng pisang kalau di Johor. Sambal kicap, cik. Sambal kicap. Mana nak dapat benda tersebut, okey? Benda tu sebenarnya di rumah, kalau di Kedah, kicap di rumah memang ada. Tapi sebab itu bukan budaya kita, okey? Bukan cara kita, jadi kita makan sama ada makan saja ataupun cicah gula. Tapi kalau kita pergi Johor, mereka cicah dengan sambal kicap. Itu perbezaan yang mengkayakan nilai etika dan peradaban masyarakat pelbagai. Okey. Okey, yang seterusnya. Persekitaran geofizikal. Okey, ini adalah kewujudan kemunculan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai di negara kita pada hari ini disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, yang pertama, persekitaran geofizikal. Lazimnya sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu, sebuah penanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, iaitu Cina dan India melalui kegiatan perdagangan. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui penyebaran budaya, difusi budaya ataupun penyebaran budaya. Jadi, etika dan peradaban yang terhasil dalam masyarakat majmuk di dalam negara kita hari ini, salah satunya disebabkan oleh persekitaran geofizikal kita yang menyebabkan etika peradaban pelbagai itu muncul. Okay, sebab apa? Sebab kita berada di pinggir Selat Melaka, menjadi laluan utama peradaban besar di dunia pada masa dahulu. Jadi bila mereka sampai, mereka berkumpul, dan apabila mereka berkumpul, mereka berinteraksi, berkomunikasi, maka terhasillah ataupun berkembanglah difusi budaya yang pelbagai tersebut. Okey. Jadi melalui perkembangan budaya yang pelbagai itu turut menghasilkan etika dan peradaban yang tersendiri yang dipraktikkan oleh masing-masing kaum dan ada yang berkongsi etika dan peradaban tersebut. Okey, yang kedua disebabkan oleh kewujudan masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu yang berada dalam kelompok tersebut. Okey, etika dan peradaban terhasil juga disebabkan oleh masyarakat dan demografi. Dan kita dah sebut dah pada peringkat tadi penempatan yang pelbagai tu. Jadi masyarakat kita ada tiga, masyarakat kita sebenarnya ada banyak, okay? Etnik, sub-etnik yang ada dalam negara kita ni dikatakan ada 200 lebih kurang. Jadi sudah pastilah etika dan peradaban itu menjadi kompleks, menjadi banyak. Dan mereka ni pula tinggal berselerakkan. Macam saya katakan awal tadi, orang yang tinggal di Kedah, ada sesetengah itu etika dan peradabannya berbeza dengan orang yang tinggal di Johor. Contoh dia, orang Johor saya difahamkan kalau kulit lembu tu mereka buat keropok. Betul tak? Betul ke tak betul? Buat keropok kulit lembu, mereka keringkan, jemuk, kering, kemudian mereka potong-potong dan jadi keropok dan sedap dimakan sebenarnya. Betul ke tak betul? Siapa orang Johor kat sini kalau tak betul apa betul kan ni? Okey, kita jangan buat terkejut ni sebab kita memang tak biasa.
kita kalau belah Kedah ni, kalau kulit lembu kita jemuk, kita buat untuk ni. Kalau musim Ramadan nak mai ni, kalau di surau tu, kita duk katok gendang tu. Okay, kita buat gendang daripada kulit. Okey, buat beduk, okey. Buat beduk. Jadi kita buat daripada kulit binatang lah. Jadi kalau di Johor, mereka tak buat macam tu. Mereka guna jadikan sebagai sumber makanan. Okey, dan memang sedap. Saya pernah makan lah tu yang saya tanya tu. Saya takut tempat yang saya pergi makan tu buat tak betul, tapi memang betul lah. Okey, ada yang buat masak lemak betul lah. Ada yang kata tadi buat masak lemak lah. Mana tadi? Okey, ada buat masak lemak. Okay. Saya makan tu dia buat keropok. Memang sedap. Memang boleh makan pun tak ada masalah. Okay. Yang penting benda tu bersih. Kemudian kita masak mengikut apa yang mengikut arahan ataupun kita mematuhi apa yang dikenakan oleh agama, makan. Okay. Dia bukan najis pun. Okay. Itu dia punya situasi masyarakat dan demografi. Jadi masyarakat dan demografi yang banyak, yang tinggal berbeza tempat, telah menghasilkan etika dan peradaban yang juga kompleks lah. Okay? Yang memang banyak lah. Okay? Jadi sebab tu saya kata dekat kamu, mungkin sebelum ni, macam saya pernah pergi ke Johor, singgah di Muar. Jadi sarapan pagi orang Muar kebanyakannya adalah sate dan juga lontong. Kalau di belah Kedah kita ni mungkin makan lemak, okay, ataupun makan cucuk, makan bihun, macam tu je lah. Tetapi kalau kamu pergi ke Perlis, ada setengah tempat tu makan laksa sebagai sarapan pagi. Okay. Kalau kamu pergi ke Terengganu, okey, kamu akan jumpa mereka makan laksa, tetapi mereka makan laksa tak sama macam kita makan laksa di tempat lain. Apa perbezaan dia antara orang Pantai Timur, setengah orang di Pantai Timur makan laksa dengan orang makan laksa di tempat lain? Apa perbezaan dia? Siapa tahu? Siapa yang tinggal di Terengganu, Kelantan? Manis. Kuah. Memanglah, mana ada laksa yang tak ada kuah lagi. Kalau laksa tak ada kuah tu bihun. Bihun besar. Apa beza dia? Laksam belah Kedah pun ada. Laksam belah tempat lain pun ada. Makan guna tangan. Ya, okey, kalau kamu pergi ke Terengganu atau Kelantan, setengah tempat, kamu akan jumpa depa makan laksa yang berkuah tu pakai tangan, bukan pakai camca, sudu apa semua lagi. Kamu jangan buat terkejut macam tu, memang tak perlu terkejut. Kalau kamu terkejut, maknanya kamu baru nak keluar daripada kampung mak ayah kamu. Baru nak keluar daripada kampung kamu. Jadi sebab tu rugilah kalau kamu duduk di Malaysia, yang mana masyarakat kita masyarakat majmuk ni, kalau kamu hanya tahu makanan mak kamu, makanan mak menakan kamu, tok kamu ataupun jiran tetangga kamu, rugi sangat-sangatlah. Jadi kamu kena ambil peluang untuk makan sebanyak mungkin makanan yang ada di dalam negara kita ni. Kalau kita ambil contoh kata 200 lebih kurang etnik dan sub-etnik yang ada di dalam negara kita, jadi sepatutnya 200 lebih kurang jenis makanan yang kamu kena rasa. Macam tu. Okey? Kalau tidak, nanyalah. Okey? Kalau tidak, nanyalah. Kalau kamu pergi ke Johor, laksa yang kita akan makan di Johor, dia punya bahan utama dia adalah spaghetti. Jangan kamu duk kejut pula. Okay? Kawan ni tak kerti buat laksa ke? Nak buat spaghetti pasal apa buat kuah jadi kuah laksa? Bukan. Memang laksa Johor, laksanya daripada spaghetti. Jangan duk komplain pula. Kata apalah main ni saya nak ajak.
laksa ni kena buat daripada beras dan sebagainya, tepung beras dan sebagainya. Tak. Memang laksa di Johor dibuat daripada spaghetti. Special dia sikit. Dia mix antara tradisional dengan moden. Barulah okey. Okay. Ini siap komen. Siap komplain lagi. Kalau tak rapi buat, jangan buat. Bagi mai saya nak tunjuk. Allahu Akbar. Naya. Okey. Baik, definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Dan di tanah Melayu terdapat 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India di Semenanjung. Bumi Putera Sabah seperti Kadazan, Dusun, Bajau dan lain-lain. Serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melana dan sebagainya. Yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Okey. Jadi macam saya kata tadi, kalau kita ambil contoh pakaian pun sama, kalau kita ambil contoh makanan tadi, jadi kita ada lebih kurang 200 etnik ataupun sub etnik yang ada di dalam negara kita. Yang mana setiap daripada kumpulan tersebut mempunyai specialty-nya yang tersendiri yang kita tak boleh lepaskan peluang untuk menikmatinya. Okey. Jadi sebab tu bila kamu nanti kalau ada peluang untuk mengembara dalam negara, jadi pergilah, okey. Sebab kalau kita tengok orang luar, okey, Mak Saleh dan sebagainya, pelancong luar, mereka datang kan, mereka buat blog, okey. Mereka buat YouTube content berkaitan dengan makanan, okey. Memang kita tak mau buat, okey. Kita ada tapi sikit sangat, okey. Jadi rugilah, okey. Boleh jana pendapatan, boleh makan lagi dan dalam situasi tertentu boleh makan free, okey, sebab tolong promosi makanan yang kita singgah tersebut. Jadi kalau saya duk tengok kadang-kadang Mak Saleh tu bila dia datang ke Malaysia, dia buat blog tentang makanan ni. Jadi memang macam-macam makanan ni. Macam-macam. Dan mereka bukan saja boleh merasai makanan, malahan mereka tak perlu bayar pun di tempat-tempat tertentu. Jadi kamu kena ambil peluang tersebut lah. Okey, buat blog tentang makanan, tentang pakaian, tentang budaya, adat resam orang tempatan. Memang terlalu banyak. Okay? Kita tak perlu nak pergi tempat lain. Sebab negara kita ni negara masyarakat majmuk yang kompleks. Dan kita tak perlu bimbang di segi keselamatan apa semua. Sebab kita ni walaupun berbeza antara satu sama lain dalam hampir semua aspek, tetapi kita hidup aman damai. Okay? Kita tak bercakaran, tak perlu risau. Okay? Kita orang Perlis, nak pergi Sabah, nak pergi Sarawak, tak ada masalah, pergilah. Okay? Orang sana tak akan tengok kita semacam. Orang Sabah, orang Sarawak pun kalau mai ke Semenanjung, Kedah ke Perak, tak perlu nak takut, tak perlu nak bimbang dan sebagainya. Okay? Kerana selagi kita warga negara, ataupun kalau kita bukan warga negara pun, kalau kita beretika, beradab dengan orang tempatan, insya-Allah, okey, kita akan dilayan sebagai tetamu. Kerana kita ni kaya dengan nilai-nilai etika dan adab yang sangat tinggi. Okey, jadi kamu jangan lepaskan peluang tersebutlah. Okey, lebih-lebih lagi kalau kamu masih belum ada komitmen. Jadi kena buat. Okay, kena buat. Jangan kamu lepaskan peluang tersebut. Okay, banyak lah memang boleh buat. Dan saya duk tengok, kadang-kadang saya duk tengok YouTuber daripada Indonesia. Okay, mereka advance juga. Jadi mereka jadikan punca pendapatan. Jadi mereka pergi merantau ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kepulauan Indonesia tu. Jadi mereka buat konten YouTube. Kamu tengok kan dalam seminggu dua ni, sehari dua ni, YouTuber daripada China. Tahu kan? Kamu ada terbaca kan nama apa dia? YouTuber daripada China, muda lagi. Nama apa? Yang dapat anugerah baru ni. Pendapatan bulanan dia saya ingat, kalau tak silap saya, jutaan ringgit. Siapa tahu? Tak ambil tahu langsung. YouTuber China. Saya tak tahu. Siti Aisyah kata, okey, telus, bagus, transparent Siti Aisyah. Okey, yang lain siapa yang tahu?
Baguslah, telus kan. Sebab itu adalah gambaran kepada etika, okey. Gambaran kepada etika dan juga peradaban. Jadi dia tak suka bohong. Maknanya bila tak tahu, habaq tak tahu. Bagus. Okey, Lee Ziki. Okey, tak ada kok-kok dah. Okey, Lee Ziki. Memang dia seorang gadis, anak yatim, tinggal dengan nenek dia. Jadi memang dia menjana kekayaan melalui konten YouTube ni. Dia buat berkaitan dengan masakan, berkaitan dengan apa dia lagi ya? Masakan, kemudian pertanian, kemudian tu macam perabot-perabot tradisional tu buat daripada buluh dan sebagainya. Tak kacau orang pun ni. Dia ada kemahiran, dia buat, kemudian dia buat konten video, dia upload masuk dalam YouTube. Tak perlu nak pi tanya orang minta kerja dan sebagainya. Jadi kamu kalau ada kemahiran-kemahiran yang macam tu buat ni, mulakan dengan di rumah dulu. Okey, kalau kamu pandai masak lah, okey. Tengok macam kita ada ikon Perak tu, nama apa? Sugu dan apa dah? Sugu tu lelaki ke perempuan dah? Okey, isteri dia nama apa? Sugu dan Pavitra. Yes, Sugu dan Pavitra, okey. Kita tengok dia memang simple, okey. Memang simple lah, tapi dia Pavitra tu cerdik maknanya, okey. Dia punya UPSR dia dulu 5A kalau tak silap saya lah, okey. Tapi sebab dia menghadapi kemiskinan, kesusahan, jadi dia tak melanjutkan pelajaran. Tetapi kalau kita tengok dia guna pakai bahasa Melayu, kemudian cara dia menyampaikan konten masakan dia tu very simple, senang dan kita tertarik untuk tengok. Walaupun ada sekejap lah isu yang kontroversi yang berlaku kat depa, tapi dah settle down lah, okey. Jadi kamu kena buat lah, okay? Sebab saya duk perhati di dalam negara kita ni tak ada. Siapa yang ada keinginan nak buat konten YouTube? Ada tak kat sini? Yang tahu duk kerja nak main game online. Kemudian lawan. Kemudian buat tapak. Bila main, kemudian bila dah sampai satu level, jual apa dia punya, orang panggil apa? Jual account. Boleh lah juga macam tu pun, tapi bahaya. Okay? Jual account tu takut lagi orang salah guna pula sebab account tu nama kamu. Kerja nak main game. Cita-cita nak jadi Soros. Okey. Nak jadi macam Soros tu bukan semua orang boleh jadi. Okay? Solos. Okay? Kalau boleh jadi, okey lah. Kalau boleh jadi, Solos nak jadi apa pula. Okay? Jadi, benda tu sebab kamu nak kena compete dengan orang. Jadi, nasihat saya kamu buat konten yang tersendiri. Mungkin konten dia permainan tradisional ke. Kamu pergilah kat tempat-tempat yang ada permainan tradisional tu, ambil video buat konten simple-simple lah. Buat 5 minit cukup lah. Satu konten. Ataupun buat tentang pakaian ke, buat tentang makanan ke, buat tentang hobi rakyat Malaysia. Banyak sangat ni. Saya harap memang kamu boleh buat lah. Okay? Sementara kamu nak dapat kerja yang semakin mencabar ke depan ni, kamu buat benda tersebut. Okey, kamu buat benda tersebut. Kalau kamu ada minat lah. Tapi kalau minat nak main game, nak tidur pukul 2 pagi sebab nak main game online dengan kawan-kawan yang berada di seluruh pelosok negara, memang kamu meningkatkan bil elektrik ayah kamu lah. Tetapi kalau kamu jadi champion tak apalah, okey, jadi champion tak apalah, okey, jadi macam Solos apa semua, okeylah. Okey. Saya selalu smash anak saya lah, okey. Memang anak saya memang rajin juga tu duk main game online dengan sepupu sepapat dia. Jadi saya kata kat dia, kalau boleh main, boleh menang sampai level international, ayah beli TV 100 inci. Jadikan sebagai skrin. Okey. Jadi dia pun marah kat saya. Dia kata, ayah peli ni, tahu tak apa. Okey.
main game okay, rosak mata okay. Memang rosak mata sebab kita duk concentrate okay. Kemudian orang dah tutup lampu sebab nak buka lampu tak berani, takut ayah dengan mak marah. Jadi tutup lampu. Tutup lampu harap cahaya handphone. Jadi rosak mata okay. Jadi banyak benda-benda negatif lah. Kalau kamu buat konten-konten YouTube ni, saya ingat yang tu lagi berbaloi lah. Banyak sangat lah okay. Banyak sangat yang boleh kamu buat ni konten YouTube. Tolong tulis kat chat tu konten yang boleh dibuat kalau kita nak melibatkan diri dalam sebagai YouTuber. Tolong tak list kan semua, saya nak tengok sekali lagi. Okey. Tolong list. Baik, yang seterusnya garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Kalau kita tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah ada masyarakat majmuk, tetapi dia panggil peradaban sebab masa tu masyarakat yang ada pada waktu tu dia datang tanpa paksaan, dia tinggal pun tanpa paksaan dan dia mungkin satu masa dia nak balik semua, tetapi dia melibatkan dah ada banyak etnik, banyak kaum dah okay? Cina ada, India ada, Arab ada, Inggeris pun, Eropah pun ada, tetapi mereka bebas untuk keluar masuk dan mereka juga boleh tinggal tanpa ada halangan. Jadi masa tu dipanggil sebagai peradaban majmuk. Dan tak banyak lah, tak banyak. Namun bila zaman penjajahan ataupun kolonialism, start datang penjajahan Eropah, sampailah kita merdeka, khususnya Inggeris dia bawa masuk orang Cina dan India dalam skala yang besar. Jadi mereka diminta, kebanyakan mereka kena tinggal di tanah Melayu untuk bekerja dalam sektor ekonomi dan juga peladangan. Jadi masa tu wujud dipanggil sebagai masyarakat majmuk sebab mereka tinggal secara paksa untuk bekerja di dalam sektor-sektor bijih timah dan juga peladangan. Okey. Kemudian selepas kita merdeka sampai sekarang dipanggil sebagai pembentukan Malaysia Masyarakat Pelbagai. Masyarakat Pelbagai ini kerana ada unsur globalisasi, jadi dia panggil sebagai Masyarakat Pelbagai. Etika dan peradabannya menjadi semakin kompleks, semakin rencam. Tidak sahaja melalui face to face tetapi unsur-unsur etika peradaban luar itu juga kita ambil melalui maklumat di hujung jari sahaja. Okey. Dari kemajmukan ke kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Okey, budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Okey, kemudian budaya itu berpecah kepada peradaban majmuk kepada masyarakat majmuk. Peradaban majmuk kita kata tadi dia pada zaman pra-kolonial. Jadi berciri semula jadi, tanpa paksaan dan fleksibel. Jadi mereka boleh singgah tinggal, boleh singgah berniaga, mengembangkan agama Islam, kemudian patah balik, ada yang tinggal berkahwin dan sebagainya. Jadi dia berciri semula jadi, tak ada paksaan. Manakala dia berubah kepada masyarakat majmuk apabila datangnya zaman kolonialisme, zaman kolonial di mana Inggeris membawa masuk orang Cina dan India secara paksa untuk bekerja di dalam sektor ekonomi, bijih timah dan juga peladangan. Okey. Konsep memahami proses hubungan etnik. Apabila Inggeris masuk menjajah, kemudian dia bawa masuk orang Cina, India dan skala yang besar, jadi hubungan antara masyarakat di tanah Melayu tu, antara orang Cina, India dengan orang Melayu apa semua tu menjadi semakin kompleks lah sebab dia besar. Kalau zaman Kesultanan Melaka tu dia tak kompleks sangat sebab dia skala kecil. Jadi skala kecil ni dia tak ada kesan sangat. Tapi bila main skala besar ni dia bawa sekali dengan budaya, etika peradaban masing-masing dan mereka boleh praktik dalam kalangan mereka sendiri sebab mereka tinggal berasingan. Jadi dia makin kompleks. Justru untuk memahami proses hubungan antara masyarakat pelbagai kaum ini,
kita boleh lihat melalui beberapa proses. Okey. Yang pertama segregasi. Segregasi ni pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Ini yang Inggeris buat. Jadi dia kekalkan orang Melayu dengan status quo-nya sebagai petani dan juga nelayan tinggal di kampung. Manakala dia bawa masuk orang Cina dan India untuk tinggal di kawasan bandar, pinggir bandar dengan tinggal di kawasan ladang. Jadi berlaku pemisahan fizikal. Ini yang dipanggil sebagai segregasi. Bukan setakat berpisah fizikal, malahan sistem pendidikan juga berbeza dan kemudahan awam juga berbeza lah sebab yang tinggal di kampung dengan bandar dengan di ladang sudah pastilah kemudahan awamnya berbeza. Okey, itu pada peringkat awal proses dia. Yang kedua berlaku melalui akomodasi, penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Okey, yang ni kalau kita tengok Melayu dengan cara budaya orang Melayu dari segi pakaian, makanan dan sebagainya, orang Cina dengan budaya orang Cina, orang India dengan cara budaya orang India. Dan kita ketiga-tiga saling menerima, saling memahami norma masing-masing. Dan kita bertolak ansur. Okey, kita tak rasa nak marah orang lain praktik budaya mereka. Mereka pun tak marah kita nak praktik budaya kita. Itu akomodasi. Okey, orang Cina sebagai contoh. Kalau di rumah dia orang Cina, orang India, kalau di rumah dia dekat dengan surau masjid. Jadi dia dah mangli lah orang Kedah kata. Dia dah biasa sangat dah. Setiap hari 5 kali akan kedengaran azan dilaungkan di surau ataupun masjid berdekatan dengan rumah dia. Normal benda tu. Itu akomodasi sebab dia tahu itulah panggilan sembahyang, panggilan ibadah untuk orang Melayu yang beragama Islam. Orang Melayu, orang Cina, kalau tinggal dekat Batu Cave dan sebagainya, bila setahun sekali mereka memang dah biasa dah jalan di hadapan rumah mereka mungkin akan ditutup untuk memberi laluan perarakan orang India apabila berlaku musim perayaan Thaipusam. Jadi normal benda tu, kita pun tak, dah biasa sebab kita tahu. Begitulah juga dengan orang Melayu dan orang India. Apabila datangnya Chinese New Year, jadi mereka akan biasa mendengar dengan letupan, mercun, bunga api dan sebagainya yang dibuat oleh jiran ataupun orang Cina yang tinggal berdekatan dengan mereka. Malahan dalam situasi yang ekstrim, bukan ekstrim lah, yang normal sekarang ni, tak kisahlah Chinese New Year ke apa ke, orang Melayu lagi hebat bermain mercun, bunga api dan sebagainya. Sedangkan budaya tu datang daripada orang Cina untuk menyambut Chinese New Year. Tapi kita ni, kamu tunggulah ni. Kamu tunggu kalau saya tak mau minta doa lah sebab benda tu tak elok. Bulan puasa nak main ni, dalam tak sampai 2 minggu dah ni, akan adalah kedengaran orang buat bom, kadang-kadang termeletup, cipta bom dan sebagainya, dapat kecederaan dan sebagainya, sampai tahap macam tu. Okey. Asimilasi merupakan proses integrasi sahala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang punya satu budaya. Yang ni kita boleh tengok dekat orang Siam yang tinggal di Kedah ataupun Kelantan. Jadi mereka berasimilasi dengan orang Melayu, contoh dia. Okey, dari segi kadang berpakaian dan sebagainya. Kalau kamu pergi ke Kelantan kalau kamu pergi ke Kelantan, kamu tak akan tahu bahawa orang yang kamu bercakap, berjumpa tu orang Cina. Sebab orang Cina di Kelantan, kalau dia cakap Kelantan, memang sebiji macam orang Melayu Kelantan cakap. Kalau kita tak tengok muka dia, kita tak tahu kata dia Cina. Okey. Dan mereka ni makan budu, kadang-kadang mengalahkan orang Melayu. Contoh dia. Tetapi asimilasi itu tidak berlaku dalam konteks kepercayaan. Mereka masih lagi beragama Buddha dan sebagainya. Tetapi dari segi pertuturan, berpakaian, budaya, kalau mereka tinggal di perkampungan Melayu tu, mereka dah memang macam dah ikut dah sebenarnya dengan budaya setempat. Okay, macam baba nyonya apa semua tu kita tengok pakaian mereka, makanan yang mereka buat ni,
dah ada unsur-unsur budaya tempatan. Yang keempat, amalgamasi. Amalgamasi ni macam kelas pagi tadi saya saya cakap kat depa, saya cakap benda yang sama dekat kamu. Kamu memang boleh buat sebab kamu tak berkahwin lagi. Jadi kalau kamu nak kahwin, kalau kamu nak praktik amalgamasi, kamu berkahwin berlainan bangsa. Okey, Melayu kahwin dengan Cina ke, kahwin dengan India ke, India kahwin dengan Cina ke, dengan Melayu ke, Cina kahwin dengan Melayu India ke, ataupun kahwin dengan orang Kadazan ke, orang Iban ke, orang boleh. Ini amalgamasi. Okey. Tahap asimilasi yang paling tinggi merupakan proses pencantuman melalui biologi. Dalam konteks ini orang Melayu yang paling untung lah sebab orang Melayu lelaki terutamanya, perempuan tak boleh. Lelaki saja boleh kahwin 4. Jadi isteri pertama mungkin Melayu, isteri kedua Cina, isteri ketiga India, isteri keempat Siam ataupun Kadazan ke ataupun Dayak ke. Okey, jadi itu untung. Jadi orang Melayu, orang beragama Islam lah, bukan orang Melayu. Kalau orang Cina, orang India beragama Islam pun boleh kahwin lebih daripada satu. Cuma sanggup dengan tak sanggup je. Mampu dengan tak mampu je. Okey, kalau tak mampu tak boleh lah. Okey, kalau takut tak berlaku adil, janganlah. Tapi kalau kamu memang jutawan, kaya raya, duit memang tabuk di atas meja je, buka pintu rumah memang pijak duit aja atas lantai, jadi boleh kahwin. Kahwin isteri pertama Melayu, isteri kedua Cina, isteri ketiga India, isteri keempat sama ada nak tengok Siam ke, orang Kadazan ke, orang Iban ke, okey. Boleh praktik amalgamasi ni. Okey. Okey, ekonomi dan pasaran kita akan masuk pada hari Rabu nanti. Okey. Untuk ekonomi dan pasaran ni kita akan masuk pada hari Rabu nanti. Okey. Jadi saya rasa setakat itu dulu kuliah kita. Saya akan share kehadiran yang kamu kena scan. Kalau tidak ada apa-apa selepas kamu scan kehadiran tersebut, kamu boleh leave this meeting. Kalau ada nak bertanya apa-apa soalan dekat saya akan tunggu sampai pukul 4 petang. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih, Sir. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Salam. Kalau ada tanya berkaitan dengan tugasan boleh tanya, okey? Terima kasih, Cik. Sama-sama. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Okey, siapa nak masuk secara manual?